Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan hari ini kami ingin membentangkan hasil kerja kami yang bertajuk Hak dan Kewajipan Rakyat Terhadap Pemerintahan Menurut Islam. Setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dan berhak untuk memilih pemimpin dalam sesebuah negara. Menurut pandangan Islam, pemimpin adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pentadbiran negara dengan baik dan cemerlang. Hal ini kerana pemimpin akan menjadi simbol kepada rakyatnya dalam semua gerak-geri dan perbuatannya. Manakala mengikut perspektif syariah pula, masyarakat mempunyai pelbagai hak seperti hak-hak kemanusiaan. Antara hak-hak terhadap pemerintah menurut Islam, yang pertama adalah kebebasan untuk memilih pemimpin. Istilah bebas dan adil menjadi kata-kata keramat yang penting untuk menjelaskan piawaian pilihan raya secara demokratik di Malaysia. Istilah ini bukan saja banyak digunakan secara meluas dalam media massa, malah disebut juga dalam tulisan-tulisan ilmiah dan beberapa dokumen rasmi. Selain itu, istilah ini digunakan secara rasmi dalam dokumen antarabangsa. Sebagai contoh, pada tahun 1994, apabila Interparliamentary Union atau IPU menerima pakai deklarasi kriteria pilihan raya ini secara bebas dan adil. Pengisytiharan ini menegaskan bahawa pihak berkuasa sesebuah kerajaan mestilah berasal daripada kehendak rakyat dalam sesebuah negara itu sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian dan Assalamualaikum, saya Dayang Nurain Nabiha binti Azizul ingin membentangkan 2.2 iaitu kebebasan beragama dalam Islam. Konsep kebebasan dalam Al-Quran ialah tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam dan tidak boleh masuk campur dalam urusan agama lain. Seterusnya ialah peruntukan kebebasan dalam Perlembagaan Malaysia. Perkara 3. Agama bagi persekutuan. Agama Islam ialah bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dalam setiap negeri, melainkan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam. Perlembagaan bagi negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi kepada Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam dalam negeri itu. Perkara 11. Kebebasan beragama. Menerangkan mengenai kebebasan beragama dalam peruntukan Perlembagaan Malaysia. Seluruh rakyat berhak memilih agama yang ingin dianuti, tetapi untuk kaum Melayu mereka wajib menganut agama Islam. Terdapat beberapa klausa dalam perlembagaan yang menerangkan konsep sebenar kebebasan beragama yang dibenarkan negara ini. Setiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agama-agama dan tertakluk kepada fasal 4, iaitu mengembangkan agamanya. Perkara 11, Fasal 4. Perkara 11, Fasal 4. Memberi kuasa kepada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan untuk mengubah undang-undang bagi mengawal atau menyekat penganut agama bukan Islam menyebarkan atau mengembangkan ajaran kepercayaan mereka kepada orang-orang Islam. Perlembagaan Malaysia memang memperuntukkan kebebasan beragama dalam persekutuan. Seluruh rakyat mempunyai hak untuk beragama dan memilih agama sendiri, tetapi kaum Melayu, mereka wajib untuk menganut agama Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nazira binti Sharif Quraish. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai hak dalam bersuara ataupun nama yang bersinonim dengannya menyatakan pendapat. Dalam Islam, memberikan pendapat merupakan perkara yang penting kerana ia mendapat pengiktirafan untuk setiap individu bertanggungjawab dalam agama mereka. Walau bagaimanapun, untuk menyatakan pendapat, ia terikat kepada beberapa perkara, iaitu kita hendaklah memberikan pendapat atas tujuan yang baik ataupun tidak melanggar perintah agama, seperti kita menyatakan pendapat untuk memberi nasihat ataupun membela masyarakat. Dan seterusnya,
Hak mendapat pendidikan. Dalam hak mendapatkan pendidikan, ia membekalkan ilmu kepada diri dan pengetahuan ataupun kemahiran agar kehidupan kita lebih berkualiti dan juga membina keyakinan diri. Oleh itu, pemerintah hendaklah menyediakan institusi pengajian yang bersesuaian di negara kita agar setiap negara ataupun setiap masyarakat akan mendapatkan pendidikan yang sewajarnya tanpa mengira keturunan, bangsa dan juga agama agar semua masyarakat dapat menuntut ilmu sama rata. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasman bin Asmun. Nomor kad metrik BB 191111020. Saya akan membentangkan tentang hak memiliki harta. Harta bermaksud sesuatu yang dimiliki dan dipakai oleh seseorang. Pada pandangan Islam mengenai harta ialah pencipta dan pemilik hakiki seluruh harta di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam mempunyai hak untuk memiliki harta tanpa diganggu gugat oleh sesiapa. Manakala pada perspektif undang-undang sivil mengenai harta ialah kepunyaan atau milik persendirian. Dan setiap seseorang yang mempunyai harta tidak boleh diganggu gugat atau dipakai tanpa kebenaran, karena ia merupakan salah satu kesalahan undang-undang yang boleh dijatuhkan hukuman. Seterusnya ialah hak untuk mendapatkan kesamarataan. Pada perspektif Islam, Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina, keturunan, dan bangsa seseorang. Hal ini kerana dalam Islam itu sendiri sangat menggalakkan saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengakibatkan perbelahan. Seterusnya ialah perspektif Barat, di mana hak kesamarataan berkait rapat dengan kedaulatan dan kebebasan individu semata-mata. Hal ini kerana dalam perlembagaan Malaysia turut menyertakan hak kesamarataan, di mana setiap masyarakat di Malaysia berhak untuk mendapat kesamarataan tanpa mengira ras, jantina, bangsa, dan agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan apakah hak dan kewajiban kita sebagai rakyat menurut pemerintahan Islam. Yang pertama, taat kepada pemimpin. Ketaatan merupakan satu faktor penting yang menentukan keberkesanan sebuah pemerintahan. Seseorang pemimpin tidak akan mampu memimpin tanpa wujudnya rasa taat dari dalam kalangan orang yang dipimpinnya. Telah disebut secara khusus dalam surah An-Nisa ayat 4 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada ulul amr dari kalangan kamu. Dari sini kita dapat lihat dengan jelas bahwa betapa pentingnya rasa taat yang perlu kita beri kepada pemimpin. Yang kedua pula, kepercayaan kepada pemimpin. Kita sebagai rakyat perlulah ada rasa percaya terhadap pemimpin, kerana ia boleh membantu kita lebih yakin terhadap pemerintahannya. Kita tidak boleh meragui satu kepimpinan jika kita belum melihat kebaikan dan keburukan yang telah pemimpin lakukan. Sebagai contoh, negara kita sendiri, yaitu Malaysia, mengamalkan demokrasi, iaitu kita bebas memilih pemimpin kita. Jadi bagi saya, dia adalah pemimpin yang kita pilih. Jadi kita perlulah rasa
mempunyai rasa percaya terhadap mereka kerana mereka telah kita pilih dan kita yakin mereka boleh memimpin negara. Jadi kita harus memberikan mereka peluang dengan percaya terhadap pemimpinan mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Janisa binti Jamir. Hari ini saya ingin membincangkan tentang kewajiban rakyat dalam memberi nasihat dan dorongan kepada pemerintah. Rakyat mempunyai peranan yang penting dalam negara. Hal ini termasuklah dalam memberikan nasihat dan dorongan kepada pemerintah negara tersebut. Banyak sumber yang telah menyatakan bahawa tentang pentingnya dalam memberi nasihat dan dorongan hingga ia diaplikasikan sejak dahulu lagi jika mendapati pemimpinnya berlaku kejam kepada rakyat. Selain itu, jika seseorang individu itu tidak bersetuju dengan suatu dasar atau undang-undang yang diyakini boleh memudaratkan orang lain, individu tersebut wajib menyuarakan kemusykilan tersebut kepada pemimpin tersebut. Hal ini perlulah dilakukan dengan cara dan kaedah yang betul agar tidak dapat menimbulkan sebarang kesulitan. Para ulama terdahulu juga dikatakan tidak putus-putus dalam memberikan kata-kata dorongan dan juga nasihat kepada pemimpin mereka yang berlaku kejam, hinggakan mereka syahid di tangan pemimpin mereka sendiri. Seterusnya, tanggungjawab untuk menjaga negara ini adalah sangat penting dan ia merupakan tanggungjawab bersama antara pemimpin serta rakyatnya. Justru itu, amalan dalam memberikan nasihat ini adalah sangat penting, tetapi dengan niat yang betul dan tidak bertentangan dengan Islam. Jika niatnya ikhlas tetapi perbuatannya tidak mengikut syarat, ia juga menjadi satu perbuatan yang sia-sia. Selain itu, hak dan kebebasan rakyat dalam memberikan nasihat kepada pemimpin merupakan satu hak individu yang diiktiraf. Memberikan nasihat dan juga dorongan ini juga akan mengurangkan kekeliruan pemimpin dan juga akan menyebabkan negara membentuk dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Verona Juliun. Saya dari HC 07 yaitu Ekonomi Keuangan. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesimpulan mengenai hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahan menurut Islam. Sememangnya, rakyat itu mempunyai hak-hak tertentu dalam pemerintahan. Ini adalah untuk mengelakkan para pemimpin menindas mereka. Seterusnya, rakyat juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pemerintahan menurut Islam. Ini adalah agar rakyat terus setia dan taat terhadap pemerintahan dan juga kepada pemimpin mereka. Ini adalah untuk menjaga keamanan dan keharmonian sebuah negara. Dalam arti kata lain, rakyat sememangnya mempunyai peranan yang besar dalam menjaga keamanan dan keharmonian sebuah negara. Oleh yang demikian, rakyat juga adalah kunci kepada keberkesanan sebuah pemerintahan. Disebabkan inilah, rakyat mempunyai hak dan kewajiban terhadap pemerintahan menurut Islam. Sekian dan terima kasih.